teka lagu best. Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, TLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Paparan menarik dalam edisi Buletin Selatan 14 April 2015. Sasar 5,000 tan metrik kupang menjelang tahun 2016 di Johor. Siri Jelajah Karnival Jacob 2015 babitkan 5 daerah di Johor. 60 kampung di Ledang dan Pagoh dikenal pasti untuk inap desa. Jabatan Kesihatan Johor siasat kematian murid sama ada akibat HMMD. PPM Wilayah 2 rampas 11,000 kotak rokok kretek di Pengerang. Salam sejahtera. Jabatan Perikanan mensasarkan peningkatan hasil pengeluaran kupang di Johor sebanyak 5,000 tan metrik menjelang tahun 2016. Menurut Ketua Pengarah Perikanan Malaysia, Datuk Ismail Abu Hassan, sasaran tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan projek perintis ternakan kupang bernilai RM18.7 juta dengan menggunakan teknologi dari negara Norway. Kita dapat tingkatkan sekurang-kurangnya pada 5,000 metrik tanah. Sekarang ni dalam 2,260. Kita harapkan kita dapat double pengeluarannya menjelang tahun depan. Bagaimana nak doublekan pengeluaran ni? Kita akan memperkenalkan teknologi baru dalam ternakan kupang yang telah pun kita buat pilot project pada tahun 2016 yang saya perkenalkan dulu tahun 2016 menggunakan teknologi 2011 dengan menggunakan pipeline HDPE dan juga net yang kita bawa teknologi daripada Norway yang kita perkenalkan, dan kita dapati sistem yang kita perkenalkan di Teluk Jawa dan juga di Senibong ni agak berkesan dari segi ternakan kupang. Projek yang akan bermula tahun ini melibatkan 125 penternak kupang dan akan membabitkan penyediaan bekalan pemasangan sistem ternakan, alat penuaian hasil, peralatan dan latihan. Selain itu, penggunaan kapal khas bernilai RM3 juta akan memudahkan proses membersih dan memungut hasil kupang di sekitar kawasan Selat Tebrau. Kita juga bercadang nak bawa alat kapal macam mana nak harvest kupang ni dengan kita bawa kapal daripada luar, dan akan datang peternak ni tak payah susah payah nak pakai crane ke, nak turun nak selam dengan guna kapal ni besok lebih mudah nak keluarkan kupang dewasa. Mana kapal yang kita bawa ni, so kalau kita dapat bentukan mencukupi, kapal ni akan digunakan satu nak buat tinning. Kadang-kadang masa 2 bulan dia punya kupang yang melekat dah tebal, kita terpaksa kurangkan dulu supaya pembesaran dia lebih sekata dan lebih cepat. Ini salah satu dia punya fungsi. Satu lagi, kapal ni juga kita akan gunakan untuk harvest kupang tu. Kerana dengan gunakan mesin ni besok, kapal tu dia akan sedut kupang yang telah dileraikan terus masuk dalam kapal dan dibawa ke darat sama ada untuk diproses dalam bentuk direbus ataupun dibuat dalam bentuk kering. Johor merupakan pengeluar terbesar hasil kupang di Malaysia, sebanyak 98% hasil pengeluaran. Beliau berkata demikian sewaktu sidang media selepas menghadiri Majlis Penyampaian Permit dan Pembaruan Lesen Sistem Kultur Laut SKL di Perumasjaya. Turut hadir Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Johor, Munir Muhammad Nawi. Pada majlis itu, seramai 65 nelayan menerima permit dan lesen SKL. Penternak kupang dan tiram Lina Omar yang menjalankan perusahaannya di perairan Kampung Senibong melahirkan rasa syukur setelah menerima permit dan lesen tersebut. Lah kan, awal macam kita nelayan dapat lesen buat permit tu okeylah kira. Daripada kita macam orang lain pun macam orang lain baru nak minta permit pun senang lulus sebab Datuk Khalid dah uruskan semua kan. Datuk Khalid dah minta bukakan lesen semua. Jadi macam saya nelayan, orang-orang asli pun rasa sukalah.
Beliau juga harap agar terdapat pihak-pihak yang mendengar keluhan dan membantu mereka serta tidak mempersiakan orang-orang kampung yang bekerja sebagai nelayan. Bagi peternak kupang dan ikan Azlan Shah yang juga menjalankan perusahaannya di tempat yang sama, beliau juga berasa gembira dan bersyukur dengan penerimaan permit dan lesen tersebut kerana ia dapat meringankan beban penternak-penternak kecil. Beliau juga berharap agar perkara seperti ini dapat dikekalkan selain berharap kerajaan dapat membantu para nelayan. Alhamdulillah, selama ni yang kita tunggu, ini yang kita dapat pada hari ini. So saya amat bersyukurlah atas apa yang dah diberi, yang dapat lesen dan permit kupang pada hari ini tanpa deposit, cuma bayar lesen saja. Di mana itu dapat meringankan kita peternak-peternak kecil ni. Johor Corporation JCOB bakal menganjurkan siri jelajah Karnival JCOB 2015 membabitkan 5 buah daerah di seluruh negeri Johor pada tahun ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif JCOB Datuk Kamaruzaman Abu Kasim berkata, penganjuran siri Karnival berkenaan bertujuan merapatkan jalinan ukhuwah antara masyarakat di samping menyampaikan pelbagai maklumat mengenai aktiviti perniagaan serta tanggungjawab korporat kepada rakyat di negeri ini. Penganjuran ini adalah merupakan inisiatif JCOB untuk kita merapatkan lagi hubungan dan menyampaikan pelbagai maklumat kepada rakyat, terutamanya tentang aktiviti bisnes yang dijalankan oleh Johor Corporation, penyertaan JCOB dalam pembangunan negeri serta aktiviti-aktiviti tanggungjawab korporat yang telah kita laksanakan sepanjang 45 tahun kita beroperasi. Beliau memberitahu pemberita sewaktu sidang media Karnival JCOB 2015 di Menara Komtar Johor Bahru City Centre JBCC Johor Bahru. Siri pertama Karnival JCOB itu dijadualkan akan berlangsung di dataran Tanjung Emas Bandar Maharani Muar pada 17 hingga 19 April ini. Tambah Datuk Kamaruzaman, Karnival tersebut juga akan menampilkan pameran Pelan Suara Hati Johor yang disediakan oleh Pejabat Menteri Besar bagi membolehkan rakyat berkongsi aspirasi berkenaan pentadbiran dan pembangunan kerajaan Johor. Selain itu, Karnival JCOB 2015 juga akan menampilkan pameran Pelan Suara Hati Johor. Maklumatnya ini disediakan oleh daripada Pejabat Menteri Besar sendiri. Jadi pameran ini bertujuan membolehkan rakyat Johor berkongsi aspirasi mengenai inisiatif kerajaan negeri yang mahu melihat pentadbirannya merayakan pentadbiran serta mengutamakan peranan rakyat dalam pembangunan dan awam di negeri ini. Selain itu, KFC Malaysia pula dijangka menawarkan hampir 1,000 jawatan untuk diisi di cawangan restoran berkenaan di seluruh negara. Bagi aktiviti pentas, pelbagai acara disusun sepanjang 3 hari Karnival termasuk persembahan ghazal, baskers, pertandingan kompang serta samrah. Dalam pada itu, pihak Astro pula akan menampilkan 4 personaliti program reality iaitu Imam Muda Omar Muhammad Mokhtar, pencetus Umar Salman Maslori serta Ropi dan Bel Maharaja Lawak. Kira-kira 60 buah kampung di Ledang dan Pagoh telah dikenal pasti untuk dilibatkan dalam program Inap Desa hasil daripada mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk menarik ketibaan para pelancong. Anggota Dewan Undangan Negeri Bukit Serampang Ismail Mohamed berkata, berikutan permintaan yang semakin meningkat terhadap program berkenaan, ia sekaligus menjadi pemangkin industri pelancongan di kawasan ini. Katanya kampung yang terbabit itu melibatkan perkampungan tradisional sama ada kampung induk ataupun kampung berangkaian selepas didapati menepati ciri-ciri Inap Desa. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri berkata, program berkenaan membabitkan antaranya Kampung Durian Condong, Felda Srijaya, Kampung Kurnia Sakti, Felda Sri Ledang, Parit Sawah, Parit Sempang, Kampung dan Felda Bukit Kepong, Kampung Tui dan Kampung Raja. Tambah beliau, semua kampung terbabit akan didaftarkan dan diselaraskan di bawah Majlis Pembangunan dan Pelancongan Parlimen Pagoh MPPPP. MPPPP berperanan mempromosikan program Inap Desa dan juga akan menyediakan pakej untuk pelancong yang membabitkan penduduk kampung. Beliau berkata sebanyak 60 peserta akan diberikan kursus dan bimbingan menguruskan Inap Desa tidak lama lagi. Menurutnya, jika program itu mendapat sambutan, pihaknya bercadang mengembangkan pakej sedia ada seperti menyediakan perkhidmatan sewa perahu untuk pelancong memancing atau menikmati keindahan Sungai Muar dan alam sekitarnya.
Jabatan Kesihatan Johor sedang menjalankan siasatan tentang kematian seorang murid perempuan tahun 1 Jumaat lepas sama ada disebabkan penyakit tangan, kaki dan mulut HMMD. Pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Khairi Yaakob berkata sampel darah murid sekolah jenis kebangsaan Cina Chen Yanqi di Pelentong sudah diambil untuk tujuan siasatan. Katanya analisis sampel darah akan dilakukan di ibu negara dan keputusannya dijangka mengambil masa seminggu. Sementara itu, pakar yang merawat murid berkenaan tidak dapat mengesahkan HFMD sebagai penyebab kematian buat masa ini. Jelasnya, murid berkenaan mengalami demam selama 5 hari sebelum mendapatkan rawatan pada Jumaat lalu di Hospital Sultan Ismail HSI. Beliau berkata sebelum ke HSI, murid tersebut telah mendapat rawatan di 2 klinik dan seorang pengambil perubatan tradisional. Semasa tiba di hospital, dia berada dalam keadaan tenat kemudian dibawa ke unit kecemasan sebelum dimasukkan ke unit rawatan rapi, namun dia tidak dapat diselamatkan. Tambah beliau, setakat ini pihak hospital mengesahkan murid berkenaan meninggal dunia akibat kejutan septik dengan kegagalan beberapa organ dalaman. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Johor Aminuddin Adam berkata, pihaknya sedang mendapatkan maklumat lengkap daripada Jabatan Kesihatan Johor berkaitan kematian murid berusia 7 tahun itu. Untuk berita selanjutnya, kita kembali selepas ini. Saya memilih produk restoran ini kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor, 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Kembali semula. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB mempelawat orang ramai yang berminat untuk menjalankan perniagaan bagi mengisi kekosongan di gerai-gerai bilik MBJB. Menurut MBJB, dalam satu kenyataannya, bentuk perniagaan yang dibenarkan adalah berdasarkan aktiviti industri kecil dan sederhana IKS serta perniagaan menjual makanan dan minuman. Kekosongan gerai untuk dipenuhi adalah di Pasar Taman Molek untuk penjualan sayuran, iaitu terdapat 12 kekosongan, ikan 8 kekosongan dan ayam 12 kekosongan. Terdapat juga 1 kekosongan di 4 lokasi lain, iaitu di Medan Selera Bandar Baru Udah, Medan Selera Taman Anggrek, Gerai Jalan Biru dan Gerai Jalan Permas 1/27. Orang ramai yang berminat menyewa gerai berkenaan boleh mendapatkan maklumat lanjut di talian tertera. Manakala borang permohonan boleh didapati di kaunter setempat di bahagian pengurusan harta di Jabatan Kewangan aras bawah bangunan MBJB. Pasukan Polis Merin PPM Wilayah 2 menerusi Ops Landai merampas 11,000 kotak rokok kereta bernilai lebih RM100,000 yang cuba diseluduk masuk ke negara ini di sebuah ladang kelapa sawit di Pengerang Kota Tinggi pada tengah malam semalam. Komandannya SAP Pau Q Kong Chiang berkata rampasan dibuat selepas pihaknya berjaya mengesan sebuah kereta Toyota Camry dipandu laju dari arah Jalan Sungai Rengit ke Kota Tinggi pada pukul 12.30 malam. Katanya pasukan operasi bertindak mengejar dan mengarahkan beberapa kali supaya kenderaan menggunakan nombor pendaftaran negara jiran itu berhenti. Kereta itu kemudian terbabas dan melanggar sebatang pokok di kawasan ladang kelapa sawit berhampiran Simpang Belungkuk. Jelasnya pemandu kereta itu gagal dikesan kerana berjaya meloloskan diri ke arah ladang kelapa sawit. Pemeriksaan ke atas kereta menemui kesemua rokok jenama Top 10 Mile yang dipercayai cuba diseludup untuk pasaran tempatan. Menurut beliau, rokok dan kereta itu dibawa ke Markas Taktikal PPM Wilayah 2 Pengerang untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Polis menahan 3 lelaki didapati positif terhadap dadah menerusi ops roda bersepadu yang dilakukan di seluruh negeri. Ketua Jabatan Ketenteraman Awam Trafik Johor Superintendent Baharudin Mat Taib berkata, ketiga-tiga mereka adalah antara 1,438 pengguna jalan raya yang diperiksa menerusi ops itu bermula 9 malam hingga 3 pagi semalam. Katanya kesemua mereka yang berusia lingkungan 20-an ditahan dalam operasi di Jalan Pantai Lido dan Dangambe.
Pemeriksaan mendapati mereka positif dadah jenis amfetamin dan akan disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata operasi yang bertujuan menangani mat rempit itu memeriksa 1,207 kenderaan di seluruh negeri yang membabitkan 659 motosikal, 477 kereta dan 71 kenderaan lain. Beliau berkata sebanyak 380 saman dikeluarkan membabitkan 234 motosikal, 135 kereta serta 11 kenderaan lain, manakala 78 kenderaan disita membabitkan 57 motosikal dan 21 kereta. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan pengguna jalan raya termasuk tidak mempunyai lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh, nombor pendaftaran tidak mengikut peraturan ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan serta mengubah suai struktur kenderaan. Katanya pihaknya akan meneruskan operasi berkenaan bagi membendung gejala mat rempit di negeri ini. Sekian untuk edisi Buletin Selatan, salam takzim.